Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan teruskan berkenaan dengan perkongsian bahasa Melayu SPM 2021 bagi kertas 2 pula. Okay, jadi kalau semua dah bersedia, mari sama-sama kita saksikan video ini. Baiklah, seperti yang tertera di skrin, semua boleh lihat. Ini merupakan secara kasar berkenaan dengan kertas 2. Okay, peruntukan markah 100 markah. Manakala masa yang diperuntukkan untuk menjawab ialah selama 2 jam 30 minit. Okay, untuk kertas 2 kita ada 3 bahagian. Okay, yang mana bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Bahagian B, pemahaman. Dan manakala bahagian C, soalan rumusan. Yang mana pecahan markah untuk bahagian A, B dan C ialah 35, 35 dan 30. Okey, macam saya cakap tadi, secara keseluruhannya 100 markah. Okey, jadi untuk lebih lanjut, saya akan terangkanlah satu persatu setiap bahagian berkenaan dengan format yang terbaru. Jadi kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, berikut merupakan penerangan serba sedikit berkenaan dengan morfologi. Okey, mungkin ada yang dah baca slide yang telah dibekalkan oleh LPM, sebab saya sendiri pun rujuk slide tersebut. Slide yang saya buat ni bukannya saya cipta, bukan. Ini saya rujuk slide LPM untuk penataran bahasa Melayu, format bahasa Melayu SPM 2021. Okay, jadi saya ringkaskan untuk morfologi, bina ayat mengikut kehendak soalan berdasarkan petikan. Panjang petikan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Maknanya cikgu-cikgu semua pelajar untuk morfologi, dia bebas. Mungkin 5 markah, mungkin 6 markah, terpulang tidak tetap. Ini merupakan contoh soalan untuk soalan 1 morfologi. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Okey, tak habis kat situ. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Jadi maknanya perubahan yang sangat besar. Kalau SPM yang lepas, memang dah ada dia punya perkataan, terus bina ayat. Untuk yang terbaru, bagi mencabar sikit. Okey, kita pelajar kena cari 2 kata kerja dan 2 kata adjektif dalam petikan tersebut. Kemudian perlu bina ayat berdasarkan tu. Cuma macam biasa bila bina ayat dia ada syarat dia. Tak boleh kita bina ayat tu menerangkan maksud ke. Ambil ayat daripada petikan tu tak boleh. Kena bina ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal. Okey. Contoh yang kita boleh dapat berdasarkan petikan. Untuk kata kerja kita ada di situ. Contohnya dapat menambah. Menambah tu kata kerja. Kemudian mereka mampu bersaing. Bersaing pun kata kerja. Kemudian perkataan tu murid-murid perlu bina ayat yang lain lah. Untuk kata adjektif pula, kalau dilihat di contoh petikan, ada perkataan yang ni dia malah dapat mewujudkan persekitaran yang mesra. Maknanya murid perlu bina ayat mesra. Contohnya, cikgu bahasa Melayu itu sangat mesra. Contoh. Kemudian yang kedua kita boleh tengok, berani. Berani pun kata adjektif, sebab kata adjektif kata sifatan. Kita lihat contoh yang seterusnya. Senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri. Lebih kurang kan? Tadi suruh cari adjektif, cari kata kerja. Yang ni suruh cari 3 kata majmuk. Kalau tengok dalam petikan ni. Murid-murid nak kena tahu apa tu kata majmuk, kata ganda, kata adjektif, kata nama, sendi nama dan lain-lain lah untuk mudah bagi membina ayat. Seterusnya saya terus pergi kepada soalan 2. Maaf saya terpaksa laju sebab untuk kertas 2 terlalu banyak bab yang perlu saya sentuh dan kongsikan. Untuk bab untuk soalan yang kedua, soalan sintaksis, soalannya boleh terdiri susunan ayat.
binaan ayat, ragam ayat yang mana terdiri daripada cakap ajuk, cakap pindah, subjek, predikat, pola ayat, soalan ayat biasa, ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif dan lain-lain. Pendek kata, untuk soalan 2 dia berkenaan dengan pembentukan ayat atau pembinaan ayat. Okey, fokusnya panjang petikan 50 hingga 80 patah perkataan, jumlah markah tidak tetap. Okey, untuk pengetahuan semua untuk bahagian A memang semuanya sama panjang petikan 50 hingga 80, kemudian jumlah markah tidak tetap. Buatlah macam mana pun asalkan keseluruhannya nanti bila ditambah-tambah dapat 35 markah. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris. Okey, di situ saya nampak garis putih tu ataupun saya boldkan tu supaya lebih mudah nampak. Kepada ayat bersusunan songsang. Okey, maknanya ayat biasa tukar ayat songsang. Jadi ini saya rasa saya tak perlu ulas lah. Okey, seterusnya berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Yang ni pun menarik soalan ni, pada saya menarik lah. Okay, maknanya dia bagi petikan, pelajar kena fikirkan apakah kata tanya yang digunakan. Contoh yang bercondong, kita tengok yang pertama. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah. Dewan Sekolah tu tempat. So, bila sebut tempat ni biasa kita gunakan di mana. Contoh soalan yang kita boleh guna, di manakah perhimpunan rasmi biasanya dijalankan? Titik. Kita tengok yang condong yang kedua. Pada hari pertama persekolahan setiap minggu tu dicondongkan. Bila sebut waktu, mestilah kita tanya mengenai kata tanya sesuai ialah bilakah. Jadi soalan dia, bilakah perhimpunan rasmi biasanya dijalankan? Jalankan pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Dan yang seterusnya lebih kurang begitulah, maknanya pelajar kena cari kata tanya. Saya pergi kepada slide yang seterusnya. Soalan 3, soalan penyuntingan. Yang ni memang soalan SPM yang lepas pun ada. Penyuntingan ni yang ada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dan lain-lain. Cuma yang agak menyukarkan ialah untuk SPM 2021, dia tak tulis pun nak ejaan ke nak imbuhan ke tak. Dia tulis kesalahan bahasa. Maknanya pelajar kena pastilah mana satu kesalahan-kesalahan di situ. Okey, kita tengok yang kedua. Soalan penyuntingan mengikut teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Okey, dalam kurungan, petikan, dialog, iklan, kad ucapan dan lain-lain. Okey. Untuk SPM 2021, bentuk soalan bagi soalan penyuntingan ni memang pada saya terlalu bervariasi lah. Maksudnya, tengok mengikut teks tunggal atau teks bersambung. Maknanya, mungkin ada 2 petikan. 1, 2 petikan, kemudian berdasarkan 2 petikan tu, maknanya bukan macam dulu dah. Ni ada sampai boleh jadi 2 petikan sebab dia kata mungkin teks tu bersambung atau teks pelbagai. Kemudian mungkin dikata boleh jadi bentuk dialog. Mungkin boleh jadi bentuk iklan, kad ucapan. Maknanya kita tak tahu apa yang akan keluar. Cuma yang pasti kalau kita dah tekan kepada anak murid kita contoh-contoh kesalahan bahasa, insya-Allah mereka boleh jawab, jangan risaulah. Okey, saya pergi contoh soalan. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Petikan 1. Manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Maknanya sekarang ni soalan ni ada 2 petikan dan dah begitu siap-siap dah. Dekat petikan 1 ni murid-murid cari 6 kesalahan bahasa. Dekat petikan 2 cari 5 kesalahan bahasa. Jadi kalau tengok contoh soalan ni, jelas satu soalan berbentuk petikan dan satu soalan berbentuk petikan tapi menggunakan itulah format wawancara. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar kena pasti mengikut kehendak soalan. Jangan mana-mana buat satu ni 10 pula, yang sebelah ni 2. Jangan, ikut kehendak soalan. Yang petikan 1 nak 6, petikan 2 nak 5 kesalahan bahasa. Okey, contoh soalan yang seterusnya. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Banyak bayangkan diambil dipetik daripada majalah Dewan Siswa petikan ni. Jadi maknanya sekarang ni mungkin saya cakap tadilah sama ada teks tunggal, bersambung atau pelbagai. Kalau tengok contoh yang ni satu petikan saja tetapi ada 13 kesalahan bahasa yang pelajar kena cari dan betulkan. Jangan cari saja, kena betulkan ya.
Saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, soalan 4 bahasa Melayu standard, yang mana ini merupakan pembaharuan daripada pihak LPM. Okey, yang mana pelajar-pelajar perlu tukarkan teks klasik atau lama kepada BM standard atau moden. Okey, bahan dia ambil daripada teks Komstas tingkatan 4 dan 5. Calon tak perlu ubah bentuk dan masuk asal petikan. Dan nanti saya terangkan mengenai yang ni. Kemudian panjang macam biasa, jumlah markah pun tidak tetap. Macam saya cakap awal-awal tadi, jumlah markah untuk bahagian A tidak tetap. Okey, mana-mana saja letak, asalkan bila tambah semua tu jadi 35 markah. Okey, jadi kalau guru-guru nak bina soalan pasal saya merahkan teks Komstas tingkatan 4 dan 5. Jadi untuk buat soalan ni jangan mandai-mandai ambil teks yang luar daripada tu sebab dah beritahu awal siap-siap, ambil daripada teks Komstas tingkatan 4 dan 5 sahaja. Kita tengok contoh soalan. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okey, maknanya sekarang ni dia bagi satu petikan klasik. Pelajar-pelajar perlu tukar kepada bahasa moden. Okey, contoh maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Menyuruhkan orangnya berkawal tadi. Okey, maknanya sekarang ni pelajar perlu ubah ini bahasa klasik ni kepada bahasa Melayu yang moden. Okey, contohnya baginda pun berasa hairan lalu bertitah pada Temenggung, wahai Temenggung, tiadakah engkau suruh orang berkawal tadi? Lebih kurang begitulah dia punya contoh jawapan. Maknanya sekarang ni jangan kita ubah pula cakap ajuk dia boleh cakap pindah. Contoh kan dah cakap tadi kan, hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan, tiba-tiba kita nak tulis okey, baginda berkata kepada Temenggung, ni tak perlu tukar cakap ajuk cakap pindah tu. Boleh semua Saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, soalan terakhir untuk bahagian A iaitu soalan peribahasa. Soalan 5, soalan peribahasa. Okey. Soalan peribahasa boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, berdasarkan gambar, situasi boleh, karikatur boleh, dialog boleh, ilustrasi boleh, petikan dan sebagainya. Tak tahulah macam mana yang akan keluar untuk tahun hadapan. Okey. Jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Yang lain seperti biasa, panjang petikan 50 hingga 80. Jumlah markah tidak tetap. Kita tengok contoh soalan peribahasa. Okey, yang ni dia bagi dialog. Dia bagi dialog. Kemudian senaraikan dua peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Maknanya ada dua tugasan yang pelajar kena buat. Pertama, pelajar kena pasti dua peribahasa berkenaan dengan dialog ni yang sesuai. Kemudian cari yang sama maksud. Contohnya kita yang paling biasa kita dengar. Contohnya bagai pinang dibelah dua. Kemudian yang sama maksud bagai kaca dengan permata. Itu contohnya lah. Okey, ni contoh yang lain untuk soalan peribahasa. Okey, nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Bagi petikan, pelajar-pelajar perlu fikirkan peribahasa yang sesuai. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan bahagian A. Jadi jika masih lagi nak tengok untuk bahagian B dan C, sila saksikan video saya yang seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.